Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Cikgu Hazim Official, YouTube channel Cikgu Hazim Official. Jadi kita akan mulakan video pertama kita dengan matematik tingkatan 5. Matematik tingkatan 5 dan kita akan teruskan kepada bab 6. Jadi video yang sebelum ni kita berhenti di bab 5, jadi kita akan teruskan kepada bab 6 lah ya. Kalau tengok yang sebelum ni pun boleh, tapi dalam masa yang sama nanti cikgu akan buat yang baru. Okey, sebab ini channel yang baru lah. Okey, nanti cikgu yang buat yang baru. Tapi boleh rujuk jugalah dengan video-video yang sebelum ni. Jadi juga kita teruskan dengan bab 6 iaitu berkenaan dengan trigonometri. Jadi bab 6 ni cikgu tulis ni banyak dalam bahasa Inggeris, tapi cikgu akan terangkan dalam bahasa Melayu dan dalam masa sama terangkan dalam bahasa Inggeris juga. Cikgu minta maaf kalau term-term yang cikgu gunakan ni adalah dalam bahasa Inggeris, tetapi cikgu akan terangkan dalam bahasa Melayu lah. Okay, so it's up to you guys whether you want to follow, because saya perasan ada yang guna bahasa Inggeris, ada yang guna bahasa Melayu. Tapi jangan risau, insya-Allah masa SPM nanti akan ada dua bahasa. Okey. Jadi bab 6 ni berkenaan dengan nisbah dan graf fungsi trigonometri. Jadi dalam trigonometri ke nisbah ke graf fungsi ke, senang cerita dalam trigonometri ini adalah perkara-perkara penting kita akan belajar dalam bab ni. Okey. Nombor 1 kita akan belajar berkenaan basic angle properties, di mana mungkin saya bagi tahu awal mungkin apa yang ada dalam ni tak akan ada dalam buku teks, takkan ada dalam di sekolah sebagainya. Ini adalah pemahaman Cikgu Hazim supaya nak menerangkan kepada semua supaya boleh faham dengan lebih lanjutlah. So basic angle properties, yang pertama antara yang kita kena tahu adalah soh katua. Yang ni balik kepada form 3 kita dah belajar, tapi tak menjadi masalah. Saya cikgu akan ulang balik. Kemudian ASTC graph. Apa tu ASTC graph? Nanti kita akan tengok. Selepas kepada basic angle properties, kita nak pergi kepada trigonometry equation. Kita ada equation kita. Macam biasa kita ada straight line equation, kita ada quadratic equation, trigonometry equation pun ada dia punya equation. Tapi untuk nak selesaikan permasalahan dalam trigonometry equation, kita kena tahu reference angle, kita kena tahu quadrant formula. Kemudian kita bermain dengan graph of trigonometric function kat sini, graph of trig function kat sini. Cikgu bahasakan bahasa ringkas trig. Okey, trigonometry. Kita ada sin, cosine dengan tangent. Yang ini tolong faham semua. Okey. Saya sebut sin sebab ini dalam bahasa Inggeris dia. Kita tahu dalam kalkulator kita hanya nampak sin, cos, tan saja. Nampak dalam kalkulator hanya sin, cos dan tan. Apa maksud sebenarnya? Sin sebenarnya perkataan asal adalah sin. Kalau cos kat sini perkataan asal adalah cosine, dan tan perkataan asal adalah tangent. So kita kena faham apa tu sin graph, cosine graph, tangent graph. Kita kena tahu dia punya komponen-komponen dalam graph supaya kita tahu apakah modification di dalam graph. Ini penting untuk kita tahu. So tanpa buang masa, kita akan mulakan dulu yang pertama ni, iaitu basic angle properties. Kita kena tahu soh katua dahulu. Jadi bila soh katua, pemahamannya adalah apabila kita akan ada right angle triangle. Kita akan ada right angle triangle di sini. Dan bila kita fahamkan soh katua, okey, cikgu tulis kat sini soh dulu. Apa yang difahamkan tentang soh? Soh di sini, perkataan di sini cikgu label S di sini, ini adalah merujuk kepada sin theta ataupun sin angle kita. Okey, sin angle kita. Di mana sin angle kita, cikgu tulis di sini, sin angle kita sama ada x ataupun theta. Okey, bergantung kepada angle. Cikgu tulis ni theta. Sin theta merujuk kepada O di sini. O merujuk kepada apa? O merujuk kepada opposite. Okey, opposite. Dan bahagi kepada apa? Dan H di sini merujuk kepada hypotenuse. Okey. So mana satu opposite, mana satu adjacent, mana satu hypotenuse? Tolong faham dia mengikut kepada angle kita. Kalaulah angle kita D pada X di sini bertentangan dengan X di sini, inilah dikatakan opposite side. Dan bersebelahan dengan X di sini disebut sebagai adjacent side. Okey, adjacent side. Dan yang length yang paling panjang ataupun bertentangan dengan 90 degree, inilah hypotenuse. Hypotenuse mestilah tempat yang sama, iaitu yang paling panjang. Di sini pun hypotenuse di sini juga. Okey, tempat yang sama. Tetapi opposite dengan adjacent bergantung kepada angle kita. Kalau kita tengok gambar aja sebelah kanan ni, angle di sini theta di atas, jadi opposite kita berada di sini. Dan adjacent kita berada di sebelah dia. Maksud adjacent tu bersebelahan.
Okey, bersebelahan. Jadi sin theta equal to opposite divide by hypotenuse kena bergantung kepada right angle triangle masing-masing dan mengikut kepada angle masing-masing. Cumanya nak faham kat sini apakah maksud soh kat sini. S kat sini merujuk pada soh S dan di sini O dan di sini H, supaya fahamkan betul-betul apa maksud soh kat sini. Okey, boleh faham? So kira kata dah faham soh kat sini, benda yang sama juga kita akan pergi kepada kah ataupun cah, tak kisahlah sebut macam mana pun. Okey, di mana cah di sini merujuk kepada cos theta sama dengan adjacent divided by hypotenuse. Dan last kali tangent theta kat sini ataupun TOA merujuk kepada tangent theta equal to opposite divided by adjacent. Okey, bergantung kepada right angle triangle masing-masing. Cumanya faham apa maksud C di sini, apa maksud T di sini dan sebagainya. Kita faham satu persatu. Okey, alright. Jadi benda ni kita dah belajar daripada form 3 lagi. Jadi cikgu harap apa yang cikgu terangkan kat sini kita dapat refresh balik. Okey, dapat refresh balik. Kemudian apa yang kita kena tahu yang dalam bab ni, cikgu bagi tahu ni yang kita kena tahu supaya memudahkan kerja kita, iaitu special angle formula. Special angle formula kalau boleh cikgu nak minta hafal, kalau boleh, tapi dalam masa sekarang singkat sekarang nak hafal pun malas, dan benda ni boleh tekan kalkulator. Cumanya ini adalah salah satu cara cikgu bila buat kerja trigonometri, cikgu tahu nak hafal, cikgu tahu buat benda cepat. Cara kita nak hafal dia ada nilai-nilai dia. Cara untuk kita hafal kena follow cikgu satu persatu. Dia kena ingat dia akan mula dengan sin, cos and tangent. Dan kita akan mulakan dengan 30 degree, 45 degree dengan 60 degree. Macam mana dapat ni? Bolehlah tengok video-video yang lain ataupun bolehlah tengok buku dan sebagainya. Tetapi ini adalah cara untuk kita hafal. Pertama sekali kita tulis 1, 2, 3, 3, 2, 1, square root 2, square root 3, square root 2, square root 3. Kesemua ni bahagi dengan 2. Semua bahagi dengan 2. Untuk tangent lain sikit, set 3 over 3, 1 set 3. Mungkin susah sikit lah. Okay, mungkin susah sikit. Cikgu ulang balik. Macam mana proses dia satu persatu. Jangan risau kalau rasa macam susah ke apa ke, ulang balik banyak kali, tak apa. Mula-mula sekali 1, 2, 3, 3, 2, 1, square root 2, square root 3, square root 2, square root 3, everything divided by 2. And for tangent, square root 3 over 3, 1 set 3. So maknanya lepas ni senang lah. Kalau orang tanya, apakah value untuk sin 30 degree, senang, kita dah hafal 1 over 2. Macam mana pula kalau tangent 45 degree, kita dah tahu value dia 1. Ini adalah cara untuk kita hafal. So sampai sini saja video cikgu sampai setakat ni. Okey, kalau ada apa-apa masalah atau apa-apa komen, boleh tinggalkan komen di bawah. Dan sila tekan like, share dan subscribe untuk channel cikgu yang baru ni. Akan banyak lagi video-video yang menanti. Okey, jadi terima kasih and bye bye, jumpa lagi.